الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita, masih lagi memberi peluang kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi pemberat timbangan di hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, setelah kita berehat panjang akibat daripada PKP, alhamdulillah kita sekarang ini diberi kebenaran untuk mengadakan majlis-majlis ilmu seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita, kerana dia memberi pengajaran kepada kita, kewaspadaan kepada kita, kepekaan kepada kita untuk kita bertindak sebelum kita mati. Tajuk yang ini saya bentangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan akhtaruz dzunub, iaitulah bahayanya dosa. Bahayanya dosa. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang ingin dibentangkan, cuba kita tengok kepada sedikit sedikit arahan daripada bahagian ini. Dikata apa? Ya akhi, la tamalla min talabil ilmi. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali kamu rasa jemu daripada menuntut ilmu agama. Jangan kita rasa boring lah belajar ilmu agama. Jangan kita rasa kita ni dah pandai, dah hebat, dah banyak ilmu, dah orang panggil apa, dah maknanya hebatlah dari segi agama, kan? Jangan sekali-kali dikata la tamal, jangan sekali-kali. Utlubil ilma walau kana idrakuka qalilan. Tuntutlah ilmu agama sekalipun sekali mari dapat sikit, kan? Contoh dia, kita duduk lepas pada 15 minit kadang-kadang mengantuk, kan? Apabila mengantuk tak masuk, kan? Maknanya sekadar 15 minit je masuk pun tak apa, dia kata. Yang penting kena belajar. Wal qalilu ma'al amali salihi fihi barakatun. Sikit tapi kita amal, apa yang kita belajar tu, dia merupakan satu keberkatan. Okey, contoh dia, katakanlah malam ini tajuk dia berkaitan dengan bahaya berdosa. Kita dapat satu ilmu berkaitan dengan bahaya dosa ni, kita amalkan dalam kehidupan kita. Tindakan yang kita ambil itu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka itu adalah satu keberkatan. Boleh faham? Wa talabul ilmi ibadatun. Menuntut ilmu agama ni merupakan satu ibadah. Dia ibadat ni bukan bermakna setakat sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Tapi maknanya ibadat dalam Islam ini dia merangkumi kehidupan keseluruhan. Termasuk dalam ibadat adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Jadi kita sekarang ni berada dalam majlis ilmu ni, maka kita berada dalam ibadah. Wa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan satu benda yang fardu, satu benda yang wajib. Makna dia, orang yang tak belajar ilmu agama hidup dalam keadaan jahil, bermakna dia hidup dalam keadaan yang berdosa, kan? Dia hidup dalam keadaan yang berdosa. Cuba kita tengoklah wanita-wanita pada hari ini yang jahil, tengok pada pakaian dia macam mana, kan? Dengan ketatnya, dengan tak senonohnya, dengan tak ikut
syaraknya kan. Tapi orang yang ada ilmu agama dia faham pakaian yang Allah Ta'ala redha ni pakaian yang longgar, pakaian tak ketat, pakaian yang lega, tu dipanggil orang yang berilmu agama. Jadi maknanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu memang tak akan sama sampai bila-bila. Dia faham? Talabul ilmi asasul wusul ila sihhatil i'tiqad. Belajar ilmu agama merupakan asas kepada sampainya kita kepada akidah yang betul. Kita tengok pada hari ini kan, macam-macam macam-macam ajaran ada kan. Ada ajaran itu, ada ajaran ini kan, akidah itu, akidah ini, macam-macam lah. Jadi kalau kita nak supaya akidah ni akidah yang betul, kita kena belajar ilmu agama. Wa tamamil ibadat min khilal ma'rifati ma yajibu wa yanbaghi 'ala al-muslim al-qiyam bihi wa ma yanbaghi 'alaihi al-intihau anhu. Orang yang belajar ilmu agama ni, ibadat dia sempurna. Sebab apa sempurna? Sebab dia tahu hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana patut, hak mana harus, hak mana halal, hak mana haram. Dia tahu kan? Tapi orang yang tak belajar ilmu agama tak tahu. Contoh dia ada seorang tu, dia berkahwin dah 4 tahun, dah dapat anak pun, tapi tak pernah niat mandi wajib. Benda simple. Ada kan? Maknanya bahayanya hidup dalam keadaan yang jahil. Maknanya kita kena belajar kan. Yanalul muslimu bi talabil ilmi khasyatallahi ta'ala wa makhafatah. Orang yang menuntut ilmu agama ni, dalam hati dia ni ada perasaan takut dan gurun kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang nak bagi rasuah pada kita, jangan. Sebab bahayanya rasuah, bahayanya dosa kan, bahayanya dosa. Kama yu'allimuhu tawadhu, sebagaimana ilmu agama ini mengajar kita arti tawadhu. Kita cakap dengan orang tak sombong, rendah diri. Wa husnul akhlaqi ma'al akharin, dan orang belajar ilmu agama ni, ilmu agama tadi mengajar kita akhlak yang mulia, macam mana kita nak hormat orang lain dan sebagainya. Yanalu talibul ilmi rif'atan fid dunya. Orang yang menuntut ilmu agama ni atas dunia, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat. Okey, contoh dia kita tengok apa ni, mufti Kelantan kan, mufti kita ni kan, seorang yang mempunyai ilmu agama yang banyak kan, seorang yang cukup tawaduk. Maknanya dengan dia mempunyai ilmu agama tadi, orang pandang kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang jahil. Mereka yang jahil, orang tak pandang tinggi pun, orang tak hormat pun sebab kejahilan dia. Wa manzilatan khasatan fil akhirah, manakala di hari akhirat dia akan mendapat kedudukan yang khusus, tak sama dengan orang lain. Sebab itulah syurga orang yang alim tak sama dengan syurga orang yang tidak alim. Kedudukan dalam syurga tu dah berbeza. Sebab itulah kita kena menjadi orang yang berilmu agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalan dia. Lagi panjang umur lagi bagus, lagi panjang umur lagi kuat ibadat, lagi panjang umur lagi banyak menuntut ilmu agama. Maknanya itu dia Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka kita kena menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Semakin panjang semakin bagus, semakin panjang semakin bagus. Bermakna orang yang semakin panjang umur semakin tua, itu maknanya orang yang paling tak bagus, manusia yang paling tak bagus. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, maudu'una al-yawma an asaril ma'siyyati ala hayatil muslim. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah asarul ma'siyah ala hayatil muslim. Kesan maksiat ke atas kehidupan seorang muslim. Apabila seorang tu buat dosa, apa kesan maksiat ke atas diri dia? Apabila seorang tu buat dosa dan dia tidak bertaubat, dia tidak istighfar, maka apakah kesan kepada diri dia? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu, jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, maklum kepada kita, rayak kepada kita, khabarkan kepada kita, qu anfusakum, jagalah diri kamu. Nak jaga diri kita daripada api neraka ni, dia kena ada ilmu. Ilmu yang bawa kita. Orang yang tak ada ilmu, dia tak nampak pun. Contoh dia, kenapa tuan-tuan sekalian masuk je waktu maghrib bersegera datang ke masjid? Sebab apa? Sebab ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu masuk waktu maghrib tak datang pun masjid sebab tidak ada ilmu. Beza kan? Itu beza di antara. Jadi kalau kita nak jaga diri kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, cucu kita, menantu kita, kita kena ikut jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakaran api neraka adalah manusia dan batu-batu. Jadi di sini makna apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita daripada api neraka. Al-ma'siyatu aqsut ta'ah. Maksiat ni makna dia lawan kepada taat. Katakan Allah Ta'ala kata wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Orang yang tak sembahyang bermakna dia melakukan maksiat, kan? Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Orang yang tidak menunaikan zakat bermakna dia melakukan maksiat. Makna maksiat ni makna dia lawan kepada taat. Taat mana apa? Patuh. Orang tak patuh kepada perintah Allah Ta'ala bermakna dia melakukan maksiat. Wal ma'asi bermakna zunub, maksiat dengan makna dosa. Orang buat maksiat maknanya orang buat dosa. Tanqasimu zunubu wal ma'asi ila kaba'irah wa ila saghair. Dosa ni dari satu sudut dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, dosa besar. Dosa besar ni contoh dia ada 7 kan. Di antaranya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mendarahkan ibu bapa, judi, arak, zina, bunuh orang dan sebagainya. Makna dia itu dipanggil dosa besar. Dan dosa besar ni dia tak cukup dengan istighfar, tak padan. Dia kena taubat. Selagi mana tidak taubat, dosa besar tidak akan terhapus. Dia kena taubat. Wa ila sawair, dan dosa ni juga terbahagi kepada dosa-dosa kecil. Contoh dia tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lidah, tak jaga lisan dan sebagainya. Wa tajibu ala kulli muslimin at-taubatu min jami'i dzunub. Wajib ke atas setiap muslim kena taubat daripada dosa, kan? Sebagaimana saya pernah sebut bahawa pakaian yang kita pakai ni, pakai sehari tak apa lagi, tapi tak basuh. Pakai 2 hari tak basuh juga. Pakai hari yang ketiga tak basuh juga. Pakai seminggu tak basuh juga. Pakai sebulan tak basuh juga. Apakah jadi pada baju? Fikir-fikir sendiri ya. Dengan apa? Dengan kotornya, dengan batik sawa dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita basuh baju, kita pakai baju kita basuh. Pakai baju kita basuh. Pakai baju kita basuh. Baju tadi akan sentiasa bersih. Begitulah juga dengan dosa yang kita buat. Memang manusia ni tidak ada yang tak berdosa, tak ada, kecuali para nabi dan para rasul. Itu memang maksum, terpelihara. Selain daripada nabi dan rasul, memang manusia berdosa. Sebab tu Nabi kata kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni memang buat dosa. Sebaik-baik orang buat dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi memang tidak ada manusia yang tak berdosa. Memang berdosa. Memang berdosa. Tabiat manusia. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat. Wa tanqasimu ila ma'asi badaniyatin wa qalbiyatin. Dan dosa ni dari satu sudut yang lain, dia terbahagi kepada dosa badan dan dosa hati. Dosa badan dan dosa hati. Fa ma'asil jawarih az-zahirah mislu ma'asil ain min an-nazari ila ma harrama Allah min al-aurat wa min an-nisa' ghairil maharim.
dosa anggota badan yang pertama dikata dosa mata, kan? Katakanlah tengah-tengah bawa kereta ataupun pergi pasar ataupun pergi supermarket, ada wanita yang cantik, yang seksi, yang lawa, yang gebuk, tiba-tiba depan mata kita. Kita boleh padam tak? Kita boleh pejam tak mata kita? Ataupun kita cantiknya. Jarang di kalangan orang lelaki yang boleh memenangi situasi tersebut, jarang. Kecuali orang yang betul-betul takut akan azab Allah, dia akan alihkan pandangan. Ramai di kalangan manusia memang pantang ada orang perempuan yang cantik, memang tak lepas peluang. Apatah lagi duduk dalam bilik sorang, buka laptop, buka Facebook, ada gambar-gambar yang seksi. Masa itulah. Jadi kita memang tak boleh nak elok kan. Cepat-cepat kita alihkan. Istighfar banyak kan. Tapi walau bagaimanapun, jagalah mata. Wa quddil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, tutup pandangan mata, rendahkan pandangan mata. Jangan duduk dia ke sana ke sini kan. Sebab itulah wanita ni satu kaedah yang mengatakan bahawa kullu maltafata ilaihi ar-rajulu fa huwa yukhalifu syar'a. Pakaian wanita yang menarik perhatian orang lelaki, maka dia adalah berdosa. Orang perempuan tadi tu mencanggah dengan syara'an. Maknanya wanita dia kena pakai pakaian yang tidak menyebabkan orang lelaki geram pada dia. Betul, Islam ajar daripada kecil lagi sopan santun dalam berpakaian. Wa ma'asil uzun minal istima' ila ma harrama Allah min afatil lisan. Yang kedua, dosa telinga. Dosa telinga. Kadang-kadang kita pergi ke kedai kopi tu, orang duduk berbual galik. Masa berbual tu macam-macam tu bit. Orang tu lah, orang ni lah, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Kita pun tumpang dengan sama. Maka dia kata di sini fal mustami'u syarikul mutakallim. Orang tukar dengar sama dengan orang tukar cakap, sama-sama berdosa. Jadi kalau kita tahu bahawa majlis tu majlis dosa, majlis ngupah, kita jangan berada dalam majlis. Cepat-cepat lagi. Kalau kita duduk galik dengar sama, maka kita berdosa. Itu dipanggil dosa telinga. Wa ma'asil lisan, dosa lidah. Minal kalam bima harram Allah. Maknanya kita duduk ngupah orang, kata wuduh, kata keji. Sebab itulah kita pastikan lidah kita ni kata-kata yang baik sahaja keluar daripada lidah kita. Benda tak comel, jangan. Benda tak comel, jangan. Wa ma'asil yadi minal batshi wad darbi bighairi haqqin wal qatl. Dosa tangan kan, pergi pukul orang tu, dipukul orang ni, tapak isteri, tumbuk isteri kan. Kadang kita balang isteri ni, kita tumbuk muka dia kan, tak boleh, haram. Wal qatl, bunuh. Wa kitabati ma la yajuzu kitabatuhu, tulis benda yang tak patut kita tulis. Contoh dia, kita sebar dalam WhatsApp benda fitnah, dosa kan. Ataupun kita sebarkan hadis palsu. Contoh dia, datang bulan Rejab, kita katakan, kita bertulis sesiapa yang berpuasa pada satu Rejab, maka ganjaran pahalanya sama dengan 80 tahun beribadat. Itu hadis palsu, kita sebarkan, bermakna tangan kita berdosa. Mimma yarujul batil aw yushayyi al-fahishah wa yanshurul fasad. Menyebarkan benda batil, menyebarkan benda jahat, menyebarkan kefasadan. Yang ketiga, yang keempat, wa ma'asir rijli, dosa kaki. Minal masyi ila maksiatillah, berjalan menuju ke tempat yang melakukan maksiat. Katakanlah seorang tu dia nak jumpa gawe dia di Tumpat. Perjalanan daripada Lundang ke Tumpat maka masa lebih kurang 25 minit. Kaki yang bawa dia tu sentiasa berdosa. Kaki tu yang bawa tubuh tu berdosa menuju ke tempat gawe tu, nak jumpa gawe kan. Wa minas safari fi ismi wa udwan, dan dia bermusafir. Katakanlah di KL ada konsert Michael Jackson, pergi mati dah kan. Katakanlah ada konsert, dia nak pergi ke perjalanan daripada Lundang ke Kuala Lumpur, maka masa 9 jam. 9 jam tu kaki dia sentiasa berdosa sebab menuju ke tempat yang maksiat. Wa ma'asil faraj, dosa kemaluan. Minaz zina wa amali qaumi lut, zina, liwat. Wa ityan imra'atihi fi duburiha, mendatangi isterinya
dari segi dubur, mana memasukkan faraj ke dalam dubur isteri, itu haram. Au fil mahid, ataupun ketika haid, gomo juga, bersetubuh juga, bersama juga, tak boleh. Wa huwa adzan kama qala Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan satu benda yang kotor. Jadi isteri yang haid ni jangan sekali-kali kita setubuhi. Wa ma'asil batni, dosa batun apa? Perut, dosa perut. Dosa perut. Minal akli wasyurbi mimma haramallah, makan minum benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah pendapatan kita tu pendapatan yang haram. Kita katakanlah jual dadah. Pendapatan tu haram, tiba-tiba kita makan, maka perut ini adalah berdosa. Misal aklil khinzir, seperti makan daging babi. Memang tidak ada seorang pun di kalangan kita yang makan daging babi kan. Wa syurbil khamr, minum arak. Wa ta'atil mukhaddarat, dadah, ganja. Wa tanawulit tabghi at-tadkhin. Kali ikut ulama ni dia kata hisap rokok juga termasuk dalam dosa. Kalau ada pendapat yang lain, wallahu alam lah. Yang saya jumpanya, hisap rokok termasuk dalam dosa. Dosanya di perut. Perut tu berdosa sebab dimasukkan benda yang, sebab kalau kita tengok pada rokok tu, apa kandungan dia? Kandungan dalam rokok tu ada dadah, ada arak, ada tahi lembu. Ada tahi lembu. Jadi kita hisap rokok tu makna dia termasuk dalam kita membinasakan diri kita. Tu kalau ikut kajian kan. Wa aklil malil haram minar riba, dan kita makan benda haram, contohnya pendapatan daripada riba. Okey, kalau kita tengok kita nak beli motor kan, kita kena ada cash 5,000 kan, 5,000 lah. Tiba-tiba tak ada duit, kita buat pinjaman. Kalau dengan bank ada dua, yang pertama konvensional, yang kedua Islami. Kita pilih yang Islami kan, insyaAllah tak apa lah. Tapi kalau sekiranya kalau kita buat pinjaman dengan kredit Aeon kan, kredit kan, itu memang jelas riba, tak boleh. Tak boleh. Kalau tak tahu, istighfar, dan jangan ulangi. Kalau tahu, jangan buat. Awil maisir, ataupun judi. Aw bai'il muharramat, ataupun jual benda-benda yang haram. Aw qabul ar-rishwah, ataupun menerima rishwah. Itu dipanggil dosa perut. Wa ma'asil qulubi wal afidah, dosa hati. Mislu al-kibr, sombong. Kalau kecek dengan orang, sombong kan, dosa. Al-ujub, bangga diri, saya ni bagus, tak sama dengan orang lain. Na'udzubillah kan, itu maknanya ujub. Al-ghurur, nipu orang. Ar-riya, asyuh, bakhil. Hubbud dunya, cintakan dunia. Hubbil mali wal jah, cintakan harta dan pangkat. Al-hasad, dengki. Al-ghadab, marah. Wa nahbiha, dan seumpamanya. Itu dipanggil dosa hati. Qala Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari akhirat ni, yang akan menjadi saksi kepada kita adalah yang pertama alsinah, lidah kita, lisan kita. Kita kecek ke apa, dia menjadi saksi. Dia disaksi kepada, kalau buat benda jahat lah, kalau benda baik lah. Wa aydihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa maksud ayat ni? Fakullu jarihatin tashhadu alaihim bima amilatuhu. Setiap anggota kita akan menjadi saksi kepada kita terhadap apa kita buat. Katakanlah kita mengupak kan. Kita mengupak ni, kaki menjadi saksi, tangan menjadi saksi, lidah menjadi saksi, mata menjadi saksi, kulit menjadi saksi kan? Jadi makna dia, seluruh anggota kita ni menjadi saksi kepada apa yang kita buat. Sebab tu dah di hari akhirat Allah Ta'ala kata, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semua manusia akan datang kepada Tuhan mereka, Allah Ta'ala, dalam keadaan seorang diri. Apa maksud seorang diri? Seorang diri dengan makna tidak boleh ditemani oleh isteri, tidak akan ditemani oleh suami, tidak akan ditemani oleh anak-anak, dan tidak akan ditemani oleh kawan-kawan rapat. Seorang diri. Apabila seorang diri, segala perbuatan yang kita buat itu disaksikan oleh siapa?
disaksikan oleh diri kita sendiri. Tak boleh nak ingkar, tak boleh nak bohong, tak boleh nak tak boleh nak Maknanya dia, kalau lidah kita pergi mengupak orang ni, saksi ada. Yang pertama siapa dia? Yang pertama malaikat. Malaikat duduk kanan kiri kan. Yang kedua anggota kita sendiri. Kalau kita tak jadikan anggota kita sebagai saksi, kita kerak tangan, tinggal kat rumah. Dia tak akan jadi saksi sebab dia tak akan bersama kita kan. Tapi oleh kerana kita gimana kita berada, kita pergi, kita akan bawa dia tanpa disedari bahawa anggota kita adalah saksi kepada segala perbuatan kita. Yuntiqu allazi antaqa kull syai'. Maka anggota kita ni akan berkata-kata, akan bercakap, akan royak, akan beritahu. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan anggota kita ni boleh berkata-kata di hari akhirat. Dia menjadi saksi ni. Yang pertama, kalau benda tu baik-baiklah, katakanlah sekarang kita berada dalam majlis ilmu kan, bermakna anggota kita ni menjadi saksi kepada kita di hari akhirat bahawa malam Jumaat apa bulan 13 hari bulan 1 2022 kamu berada di dalam masjid mengikuti kuliah maghrib. Maka menjadi saksi kepada kebaikan. Alhamdulillah kan. Tapi kalau kita pergi mengupak orang, anggota kita juga menjadi saksi kepada kita di hari akhirat akan dibongkarkan. Fala yumkinuhul inkar. Maka tak boleh nak dok saya tak buat pun ya Tuhanku. Tak. Allah Ta'ala kata kamu menjadi saksi kepada diri kamu. Tak boleh nak buat kata gapo kan. Walaqad adila fil ibad. Allah Ta'ala ni maha adil terhadap hamba-hambanya, min ja'ali syuhudihim min anfusihim, di mana yang menjadi saksi adalah diri mereka sendiri. Kalau orang lain jadi saksi, mungkin dia pelawak kan. Mungkin dia pelawak kan. Dia tak cakap benar kan. Tapi kalau diri kita sendiri menjadi saksi kepada diri kita, dia tidak akan pelawak, dia tidak akan berbohong. Di mana sahaja kita berada, dia adalah saksi kepada diri kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak buat benda jahat, berfikirlah banyak kali. Aku ni ada saksi ni, ada saksi ni, betul kan? Katakanlah kita duduk dalam bilik kan, istighfar, nak buat benda tak comel kan, kita fikir bahawa saksi ada ni. Saksi kita adalah anggota kita. Muslimin dan muslimat sekalian, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ayat ini memang semua kita ingat, betul kan? Surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari ketika mana bumi yang tempat kita pijak ni akan menceritakan perkhabarannya. Maknanya bumi tempat kita pijak ni, di mana sahaja kita berada, katakanlah kita mengupak orang dah di kedai kopi Cik Mina kan, hari gapo, pukul berapa, pagi ke petang. Jadi maknanya yang pertama menjadi saksi adalah anggota kita, yang kedua menjadi saksi adalah para malaikat, yang ketiga menjadi saksi adalah tempat kita pijak. Kita kena faham ya, tempat kita pijak tu akan jadi saksi juga kepada kita. Begitu juga dengan kebaikan. Katakanlah kita bangun tengah malam kan, bertahajud, tempat kita sujud tu tuan-tuan sekalian, dia akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat bahawa kita sujud atas dia. Begitu juga kita sembahyang fardu kan, kita sembahyang fardu di tempat sini, sembahyang sunat alihkan tempat kan. Sebaik-baiknya sebab sembahyang fardu di sini, sembahyang sunat di sini, supaya dia menjadi saksi. Sebab tu dah ulama dahulu ada seorang tu dia kata, kalau dah di tempat tersebut dia buat maksiat, katakanlah dia pergi ke wakaf kan, mengumpat orang ni kan, dia pun menyesal. Dia pergi ke tempat tu balik, dia istighfar supaya wakaf tadi menjadi saksi kepada kebaikan dia buat. Itu maknanya kita kena faham bahawa Allah Ta'ala cerita dalam Quran untuk kita, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan. Sebab itulah kita tahu bahawa manusia memang berdosa, memang tak dapat elok daripada dosa, tak dapat elok daripada dosa. Baik setara mana manusia pun memang tabiat dia berdosa. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk nak bertaubat, istighfar kan. Sebab tu tuan-tuan sekalian,
kalau kita perhatikan makna sembahyang, sembahyang ni dalam bahasa Arab mana apa? As-salatu. Apa maksud as-salatu? As-salatu hiya doa. Sembahyang adalah doa, kan? Sebab itulah dalam sembahyang kita kena ambil peluang untuk berdoa. Jangan dalam sembahyang kita tak berdoa, kan? Yang pertama, kita berdoa dalam sujud yang terakhir. Kalau sembahyang fardu tu kita kena ikut imam lah, kan? Kalau sembahyang sunat, terutama tahajud ke, witir ke, hajat ke, duha ke, sujud yang terakhir tu kita sujud lam. Boleh sujud lam sikit. Kalau kita boleh dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Arab. Contohnya Allahumma aini as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kalau kita tak kerti bahasa Arab, jangan guna bahasa Melayu, batallah sembahyang kita. Kita gunakan dalam hati tak apa, kan? Kata-kata aku tak pandai bahasa Arab, kan? Maka kita berdoa, kita sama-sama kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tu dalam hati kita ni, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Setiap kali kita sembahyang, kan? Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga. Ya Allah ya Tuhanku, hindarkanlah aku daripada api neraka, kan? Jadi kalau setiap malam kita bangun tahajud, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni diampunkan dosa. Insya-Allah dosa kita tidak ada. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa ni tak ada dosa. Sebab nak masuk ke syurga ni tuan-tuan sekalian, dia kena bersih daripada dosa. Jadi insya-Allah pada akan datang ni saya akan bentangkan tajuk At-tariqu ilal jannah. Jalan ke syurga. Apa jalan dia? Macam mana cara nak buat, kan? Supaya kita nampak jalan syurganya begini kan? Yang boleh, kan? Jadi makna dia di sini, makna zalika anna al-ardha tuhaddisu akhbaraha man kana ala zahiriha min ahli ta'ati wal ma'asi wa ma amilu 'alayha min khairin aw syarr. Makna dia, tempat kita pijak atas bumi ni ataupun atas lantai ni, atas kapet ni, dia akan menjadi saksi kepada manusia, akan menjadi saksi kepada kita sama ada kebaikan yang kita buat ataupun kejahatan yang kita buat. Kalau kebaikan yang kita buat, kita baca Quran, tempat kita pijak tu akan menjadi saksi kepada kita. Okey, boleh faham? Muslimin dan muslimat sekalian, atharuz dzunub, apakah kesan dosa? Lizunubi asarun tukhliquha fil ajil wa mujibatun tilhaqiha fil ajil illam yaqla anha wa yutub minha. Dia kata dosa ni akan memberi kesan kepada si pelaku dosa sama ada di atas dunia ataupun di hari akhirat. Akhirat tu memanglah neraka. Di sebenarnya bahagia seseorang itu bermula di mana? Bermula di alam akhirat, bermula di dalam kubur. Orang tu pergi dalam kubur tak ada dosa, bahagialah dia selama-lamanya. Orang tu masuk dalam kubur ada banyak dosa, tak akan bahagia sampai bila-bila. Jadi dia kata di sini, dosa tadi memberi kesan yang buruk kepada si pelaku dosa sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, sekiranya dia tidak bertaubat. Yang pertama, at-tabu'u 'alal qalbi idza takasara. Kalau dosa ni kita buat tak bertaubat, buat tak bertaubat, buat tak istighfar, buat tak minta ampun, tambah, akhir sekali dia kata apa? At-tabu'u 'alal qalbi. Jiwa kita ni menjadi menjadi at-tabu'u 'alal qalbi idza takasara, maknanya jiwa kita menjadi keras. Boleh keras, kan? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang yang berdosa nak baca Quran payah, nak bangun tahajud payah, nak puasa payah, nak datang sembahyang berjamaah payah, nak datang kuliah maghrib payah. Sebab apa? Walaupun rumah dia dekat masjid, kan, dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi oleh kerana jiwa dia tu jiwa yang berdosa, tak digilat, tak istighfar, tidak minta ampun, maka payah nak bagi masjid. Duduk dalam majlis ilmu dia rasa macam terbeban je, kan. Tapi duduk depan TV happy. Itu maknanya tanda orang yang berdosa. Hatta yasira sahibuz zambi minal ghafilin, sehinggalah orang yang melakukan dosa tadi termasuk di kalangan orang yang lalai. Masa waktu tak cara lagi, duduk game lagi, kan.
Sebagaimana Allah Ta'ala kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka ni ada penutup, tak nampak kebenaran. Orang mengajar tak say mari, bangun tahajud tak say, baca Quran tak say. Maknanya tak say itu sebab ada penutup, kan? Tuan-tuan sekalian boleh mari masjid dengan mudah. Kenapa? Kerana istighfar seumur, sikit-sikit istighfar, kan? Sebab itulah kita sembahyang fardu, lepas sembahyang kita kata apa? Hak yang pertama sekali apa dia? Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Sebab apa? Sebab tidak ada sembahyang kita yang sempurna, kan? Tak ada sembahyang kita ni khusyuk 100%, tak ada. Adalah kekurangan. Maka bagi menutupi kekurangan yang ada tu, kita istighfar. Penting sangat istighfar, ya. Yang kedua, az-zambu 'ala zambi hatta ya'mal qalb. Dia kata dosa ditambah dengan dosa, ditambah dengan dosa, ditambah dengan dosa. Akhir sekali dosa tadi menyebabkan hati menjadi buta. Kan buta, kan? Dan buta ni tak nampak kebenaran, kan? Hati dah apa dah berdosa banyak, karat, tak nampak pun kepada kebenaran. Orang panggil mari semaya pun tak say, kan? Wa aslu hadha anna al-qalba yasda'u min al-ma'siyah. Dia kata asalnya, dia kata hati kita yang bersih tadi, dah kita buat maksiat, kita timbul dengan maksiat, kita lakukan maksiat, kita tak cuci, kita tak bersih, kita tak gonyoh, kita tak gahar, kita tak istighfar, kan? Maka akhir sekali dia kata dosa tadi akan menyebabkan hati kita menjadi berkarat. Apabila berkarat, nak buat kau tu payah, nak buat kau ni payah, nak buat kau ni payah. Yang berikutnya, zulmatun yajiduha fil qalbihi yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil lail. Okey, nak pernah tak kita pergi ke dalam hutan? Cuba bayangkan kita pergi dalam hutan, gelap gelemat, tak ada handphone, tak ada lampu, ataupun handphone habis bateri. Nampak apa depan? Duduk dalam hutan gelap gelemat pukul 12 malam. Apa dapat? Tak nampak. Sebab zulmatul lail. Sebab apa? Sebab kegelapan malam. Begitulah juga orang yang melakukan dosa ni, dalam hati dia dipanggil zulmatul maksiyah, gelap kerana ada dosa yang banyak, tak nampak kebenaran. Sebab itulah Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, innalil hasanati nuran fil wajhi. Orang buat baik, orang istighfar, orang yang kaki masjid, orang yang suka kepada kebaikan, di wajah dia ni ada nur, ada cahaya. Cuba kita tuan sekalian tengok kepada kawan-kawan kita sekarang ni. Tengok macam mana wajah dia. Nampak bersih, kan? Ada nur, kan? Cuba tengok kepada mak rempit, orang tak semaya tu, orang gewe tu. Apa kita tengok pada wajah dia? Tak ada nur. Tak ada nur. Wadiya'an fil qalbi, dan dalam hati dia ni berkilau, berkilat, bersih, cahaya. Wasi'atan fil rizki, dan luas rezeki. Dia rezeki ni makna apa rezeki? Rezeki ni maknanya pemberian. Bukan makna rezeki tu duit semata-mata. Orang yang boleh bangun tahajud, rezeki. Orang boleh baca Quran, rezeki. Orang boleh berada dalam majlis ilmu, rezeki. Orang boleh datang sembahyang berjamaah 5 kali sehari semalam, rezeki, kan? Dibandingkan dengan mereka yang tak boleh datang masjid, dia tidak ada rezeki. Tak ada rezeki bahagian datang masjid tu, kan? Berarti dia panggil wasi'atan fil rizki. Makna apa? Luas rezeki dia. Kita nampak, oh, dia ni rezeki dia banyaklah, duit yang bertimbun-timbun. Duit bertimbun-timbun tu sebahagian, tapi dia tertutup dari segi rezeki dia. Tak boleh bangun tahajudnya, tak boleh baca Qurannya, tak ada perasaan nak ikut kuliah maghribnya, sebab ditutup rezeki dia. Okey, muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah, satu ungkapan yang pernah seorang ulama dia kata, saya hidup 70 tahun. Selama 70 tahun saya hidup ni, saya baca banyak buku, saya baca. Tidak ada satu ungkapan yang lebih baik daripada ungkapan ini. Cuba tuan sekali dengar, ya, dan simpan sampai bila-bila. Dia kata, i'lamu anna masyaqqatat ta'ati tazhabu wa yabqa sawabuha wa lazzatal ma'asi tazhabu wa yabqa iqabuha.
ketahuilah bahawa kepenatan melakukan ibadah, kepenatan melakukan ketaatan. Baca Quran penat tak? Penat. Satu juzuk air boleh habis tu, penat. Puasa sehari penat tak? Penat. Datang sembahyang berjamaah penat, kan? Duduk dalam majlis ilmu 40 minit penat. Bangun tahajud penat. Tapi dia kata tazhabu, kepenatan tadi akan berakhir juga. Orang bangun tahajud pukul 4 pagi, sembahyangnya, zikirnya, Qurannya, istighfarnya sampai subuh. Lepas subuh dah hilang dah kepenatan, betul? Orang puasa, lepas buka puasa hilang kepenatan. Wa yabqa sawabuha, tapi pahala dia kekal sampai bila-bila. Tu kepenatan, tapi pahalanya kekal sampai bila-bila. Walazzatul ma'asi tazhabu wa yabqa iqabuha, keseronokan melakukan maksiat. Duduk depan TV kan, orang sedapnya cerita ni, cerita seksi kan, cerita gebe kan, cerita benda-benda ngarut tu lah, seronok. Tapi keseronokan tu habis cerita habis lah kan. Tapi dia kata wa yabqa iqabuha, dosa dia kekal sampai bila-bila. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada malam ini, bahawa kita nak pergi ke alam akhirat ni, kita kena buang dosa kita sekarang. Caranya adalah dengan kita bertaubat, istighfar sentiasa. Dan yang tadi apa? Dalam sembahyang tadi saya tak habiskan. Dalam sembahyang, yang pertama kita boleh minta adalah sujud yang terakhir. Yang kedua, sebelum kita bagi salam, innaka hamidum majid, tu jangan bagi salam lagi. Kita mintalah sebagaimana kita minta Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah Tuhanku, aku memohon perlindungan dengan Engkau daripada azab kubur, azab neraka jahannam, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah al-masiihid dajjal. Dan apa-apa boleh kita minta. Paling kurang kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh, tak ada masalah. Jadi doa dalam sembahyang adalah doa yang mustajab. Boleh faham ya? Jadi nampak tak gambaran kepada kita bahawa bahayanya dosa yang kita lakukan. Kalau sekiranya kita tidak buang sekarang, kita kena buang sebelum kita mati kan. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi tajuk ini pada minggu depan, supaya kita nampak hidup kita ni apa sebenarnya kan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.